Okey, jadi kita sambung saja yang muka surat 24 tadi. Kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus species. Adakah suhu yang tinggi ataupun suhu yang rendah ataupun suhu yang optimum yang diperlukan oleh bakteria untuk hidup. Okey, yang ni pun kita dah bincang. Dan akhir sekali adalah kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria muka surat 26. Okay, bermaksud yang ni kita nak kaji apakah nilai yang sesuai untuk pertumbuhan bakteria ini. Ni pH yang macam mana? Berasid ke, beralkali ke ataupun neutral. So ini adalah eksperimennya dan kita sudah belajarnya secara teori. Okey. Kemudian ada satu lagi eksperimen dalam bab 1 ini iaitu muka surat pada muka surat 37. Okey, pada muka surat 37. Awak ingat yang cikgu sebut tadi? Okey, eksperimen 1 cikgu ulang balik sebab tadi tak terrekod. Eksperimen 1.1 kita nak tengok kehadiran bakteria jika tangan tak dibasuh ataupun jika tangan dibasuh dengan air sahaja ataupun jika tangan dibasuh dengan air dan sabun, yang mana yang akan menggalakkan pertumbuhan bakteria. Itu eksperimen 1. Eksperimen yang kedua ni ada 5 tadi. Okay, eksperimen yang kedua 1.2 ada 5 faktor yang kita kaji untuk yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Dan eksperimen yang terakhir dalam bab 1 adalah muka surat 37 untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, maksudnya di sini sebab dia sempena dengan tajuk 1.3. 1.3 ni dia punya tajuk adalah pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okay, jadinya ada kaitan dengan kita punya bakteria tadi dalam kita punya kesihatan badan. Okay, jadi apa yang kita nak kaji dalam eksperimen ini adalah kalau antibiotik itu kepekatannya rendah, apa jadi pada pertumbuhan bakteria? Kalau kepekatan antibiotik tinggi, apa jadi pada pertumbuhan bakteria? Kalau tidak diberi langsung antibiotik, apa terjadi kepada pertumbuhan bakteria? So, kita akan tengoklah dia punya kesan pertumbuhannya terhadap kepekatan antibiotik. Ini adalah eksperimen yang dibincangkan dalam buku teks, dan eksperimen ini sebenarnya membantu anda untuk menjawab soalan bahagian C, soalan yang cikgu bagi tu. Okey, sebab tajuk antibiotik. Okay, jadi kita tengok secara sepintas lalu apa yang kita buat dalam eksperimen ini. Okey. Yang penting awak tengok pada pemboleh ubah, pada prosedur dan juga dia punya pemerhatian. Okey. Saya tak nak bincang eksperimen dalam buku teks. Okey, cikgu nak bincang soalan. Jadi cikgu dah bagi tahu soalan ini ada kaitan dengan eksperimen kita yang ketiga. Ya, eksperimen kita yang ketiga 1.3 lah, eksperimen kita yang ketiga iaitu tajuk 1.3 berkaitan dengan antibiotik. Jadi cuba kita tengok soalan ini. Okay, soalan cikgu dah bagi awal kan. Sebenarnya patut cikgu bagi semalam lagi, tapi saya lupa nak forward. Dah ada dalam phone tapi lupa nak forward. Tak apalah, forward lagi ni sekejap. Kita buat sama-sama, nanti awak salin semula. Okay, baik. Bahagian C adalah soalan nombor 11, tajuk soalan mengeksperimen. Okey, soalan mengeksperimen. Jadi diberi situasi di sini. Okey, nampak tak kalau ada dibagi gambar, lepas tu dia ada cerita dekat sini. Dia ada nama orang, tiba-tiba Ali dan Ahmad ataupun apa-apa je nama. Okey, maksudnya ini adalah situasi. Okey, diberi stimulus situasi. Okey, jadi
kita kaitkan dengan soalan selepas ini. Baik, untuk awak punya KSSM format baru, kita ada A, B dan C. Soalan A, soalan B dan soalan C untuk soalan 11. So ada 3 anak. Okey, soalan A, 11 A, 11 B dan 11 C. Okay, jadi bila awak jumpa je soalan 11, cikgu nak awak buat satu garisan panjang terus dekat sini. Okay, nampak tak? Di bawah, di antara B dan C. Okay, di antara B dan C, kita buat satu garisan pemisah. Okay, garisan pemisah ini bermaksud jawapan anda nanti antara bahagian A, B dan C ini dia tak boleh bercampur, dia tak boleh sama. Okay, A dengan B dia ada kaitan dengan soalan di atas. A dan B awak kena jawab berdasarkan gambar. Okay, manakala soalan C ini adalah soalan mengeksperimen. Maksudnya ini soalan bagaimana kita merancang eksperimen untuk menguji hipotesis yang kita dah buat dalam bahagian ke atas. Okay, jadi tak boleh campur lah. Okay, maksud saya tak boleh campur tu lepas ni akan ada contoh macam mana ada pelajar tercampurnya. Okay, jadi nak bagi tahu Ali ke Ahmad ke lepas ni dia dah tak boleh masuk dalam bahagian C. Okay, habis B, habislah dia. C buka buku baru tapi dia cuma ada kaitan dengan hipotesis sahaja. Okay, baik, bila jumpa situasi macam ni, Ahmad dan Ali mengalami demam panas. Okay, telah berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Ahmad telah diberikan pil antibiotik. Okay, maksudnya sini di samping paracetamol, Ahmad juga dapat antibiotik, 2 jenis ubat. Manakala Ali tidak, Ali dapat satu jenis je, paracetamol. Okay, paracetamol ni adalah ubat tahan sakit. Okay. Jadi setelah seminggu, Ahmad sembuh daripada demam. Manakala Ali masih demam. Okey, yang dapat 2 ubat ni, paracetamol dan antibiotik, dia dah sembuh, tapi yang tak dapat antibiotik, dia masih lagi demam. Okey, itu situasi kita, itu yang kita nak bincangkan. Okey, bila jumpa situasi, biasakan untuk cari, awak tengok cikgu tulis CV, MV dan RV. Ikut urutan ni, ikut sahaja urutan ni. Okay, CV, MV, RV. Kalau kata tak ingat CV, CV ni adalah constant variable. Okay, constant variable maksudnya pemboleh ubah dimalarkan. Okay, apa ni? MV adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan RV adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau kata tak ingat, awak ingat susunan sama, okay, sama, maaflah tulisan cantik sikit, sama, beza, okay, beza, rapat sangat dia punya ketebalan, dan hasil. Okay, awak ingat sama, apa yang sama, apa yang berbeza dan apa hasil. Okay, apa yang sama ini yang kita panggil pemboleh ubah manipulasi. Apa yang berbeza ini yang kita panggil pemboleh ubah dimalarkan. Dan apa yang hasil yang kita mahukan ataupun hasil yang kita dapat itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, baik. Jadi cikgu nak tanya, dalam situasi kita ini, okay, apakah yang sama, apakah yang berbeza dan apakah hasil yang kita dapat? Boleh tak awak keluarkan dekat sini? Apakah yang sama? Dalam situasi ni, apa yang sama? Kenapa Ahmad dan Ali dapat ubat? Awal-awal lagi. Kenapa pada permulaannya, kenapa Ahmad dan Ali ni dapat ubat? Kenapa dia pergi jumpa doktor? Kenapa Ahmad dan Ali pergi jumpa doktor? Demam. Betul.
Okey, salah satunya sebab mereka demam. Okey, sebab mereka demam. Maksudnya kita nak tulis macam mana kat sini? Kita boleh tulis tahap kesihatan. Okey. Panjang ni. Tahap kesihatan alamak. Okay, tahap kesihatan badan. Maksudnya mereka demam. Pendek cerita pemboleh ubah yang samanya adalah demam. Okey. Individu yang demam, dua-dua demam. Nampak? Kemudian apa yang berbeza kepada dua-dua individu ni? Bila dia demam, dia pergi jumpa doktor, apa yang berbeza? Seorang dapat antibiotik, seorang tak. Pandai. Seorang dapat antibiotik, seorang tak dapat antibiotik. Jadi, macam mana kita nak tulis? Seorang dapat antibiotik, seorang tak dapat antibiotik. Macam mana nak tulis? Awak boleh tulis takkan nak tulis kedapatan ya? Bolehlah tulislah, kita tulis macam ni, kita tulis kehadiran antibiotik. Maksudnya seorang dapat antibiotik. Dia biasa kalau seorang ada, seorang tak ada ni kita boleh guna kehadiran. Macam awak pergi sekolah, okay, A dengan B dua-dua kelas yang sama. Tapi satu hari tu A ada datang sekolah, B tak datang sekolah. Dua-dua pelajar kelas sama. Okay, jadi kita boleh sebutkan kehadiran. Okay, kehadiran A datang sekolah, kehadiran A datang, B tak datang. So kita panggil kehadiran. So jadi kita boleh tulis kehadiran antibiotik dalam badan mereka. Okay, kehadiran antibiotik. Awak boleh buat catatan sikit ni sebab lepas ni awak nak kena salin semula. Okay, boleh buat catatan conteng-conteng ke, nanti cikgu bagi juga yang ni. Okay, cikgu bagi juga. Kemudian hasil dia apa yang kita boleh nampak? Seorang sembuh, seorang tak. Ya, seorang sembuh, seorang tak. Jadi kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis tahap kesembuhan. Tadi tahap kesihatan kan? Tahap kesihatan tu maksudnya kesihatan dua-dua demam. Yang ni kita tulis tahap kesembuhan. Kesembuhan daripada penyakit. Tak cantik tulisan. Kesembuhan daripada penyakit. Dalam seminggu tak payah. Tak payah. Pendek-pendek je. Dalam seminggu tak payah. Okey. Tahap kesembuhan penyakit. So kita dah ada 3. Kita dah ada 3. Jadi barulah kita tengok kepada soalan. Okey, soalan kita pernyataan masalah. Nyatakan satu pernyataan masalah. Jadi pernyataan masalah ini, yang ni cikgu nak tunjuk template jawapan. Okey. Ni template jawapan, lepas ni cikgu akan bagi juga pada awak. Okey. Jadi apa yang awak kena buat? Ini bukan hanya untuk soalan ini. Soalan 11 yang lain pun boleh apply, tapi tengok pada kesesuaian soalan. Okey, soalan 11A pernyataan masalah kan. Cikgu nak awak mulakan sama ada, bagaimanakah ataupun adakah. Kenapa kat sini ada tanda soal? Kejap betulkan dulu. Mana tadi? Ni. Ini nak buat ni sebenarnya. Sama ada, bagaimanakah atau adakah. Kemudian mesti ada tanda soal di hujungnya. Okey, itu skema dia. Lepas tu dekat sini, bagaimanakah atau adakah, kita tengok kesesuaian lepas ni. Kita cuba. Okey, tempat kosong yang pertama awak isi dengan MV. Tempat kosong yang kedua awak isi dengan RV. Sebab tu cikgu suruh awak cari dulu tadi. MV dengan RV. So untuk soalan A dan B ini, soalan A dan B, MV dan RV-nya ikut yang kita buat tadi. Ikut yang kita dah buat dulu. So bila jumpa soalan, memang soalan awak perlu berconteng lah dekat atas ni. Jangan tulis dalam ruangan jawapan lagi. Okay, jadi kita pun isi. Mana dah tadi? Okay, bagaimanakah ataupun adakah, cikgu ambil MV MV kita kehadiran antibiotik. Okey, kehadiran antibiotik. Jadi cikgu pun tulis kehadiran antibiotik. Cikgu terus ganti je dulu. Lepas ni baru kita tengok sesuai ke tak ayat dia.
Kehadiran antibiotik. Okey. So bagaimanakah ataupun adakah kehadiran antibiotik mempengaruhi, yang ni memang skema dia kena adalah RV kita. Ni RV hasilnya. Tahap kesembuhan daripada penyakit. Okey, tahap kesembuhan daripada penyakit. Kita pun tulis tahap kesembuhan daripada penyakit. Kena tulislah ni. Tahap kesembuhan daripada penyakit. Tanda soal jangan lupa, mesti ada. Lepas tu bila awak dah buat ni, baru awak tengok balik. Bagaimanakah kehadiran antibiotik mempengaruhi tahap kesembuhan daripada penyakit? Boleh. Saya rasa macam okey je. Bagaimanakah ataupun adakah? Okey, dua-dua boleh pakai. Dalam kes ni, bagaimanakah kehadiran antibiotik mempengaruhi tahap kesembuhan daripada penyakit? Itu pernyataan dia. Ataupun adakah kehadiran antibiotik mempengaruhi tahap kesembuhan daripada penyakit? Jadi kita nak uji benda tu. Maksudnya persoalan macam ni. Persoalan ni kita nak tengok betul ke kalau antibiotik ada, jadi demam tu akan cepat baik. Ataupun kalau tak ambil antibiotik, demam lambat baik. Ni ayat dia. Ini ayat dia. Ayat secara penyataan masalahnya. Okey, setakat ni boleh lagi? Boleh lagi? Boleh ke? Okey, so yang ni kita boleh terimalah. So nanti awak pilih je, jangan tulis dua-dua. Pilih salah satu. Okey, cikgu tulis dua-dua dekat sini asalnya tadi supaya awak sesuaikan dengan eksperimen. Ada setengah eksperimen dia sesuai guna bagaimanakah, ada eksperimen dia sesuai guna adakah. Ini dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Okey, baik. Soalan B pula. Okey, baik. Soalan B masih lagi dalam garisan di atas. Jadi kita jawab berdasarkan pemboleh ubah yang kita bincang tadi. Okey, kita masih lagi dalam lingkungan garisan ini. So, cadangkan satu hipotesis. Baik, hipotesis dia ada dua, sama ada awak boleh guna semakin ataupun jika maka. Okay, dan biasanya kalau ada dua pemboleh ubah manipulasi, kita ada dua je, satu ada antibiotik, satu tak ada. So, kita boleh guna jika maka. Okay, jika maka. Okey, baik. Maksudnya jika yang ni dia punya template juga, dia punya cara nak jawab, hafal saja. Bukan hafal lah, maksudnya ingatlah. Jika MV dia macam ni, maka RV dia macam ni. Jika yang berbezanya macam ni, maka hasilnya macam ni. Ataupun tengok balik. Dia MV, RV. MV kat depan, RV kat belakang. Okey, jika tengok balik kita punya kita punya MV dan RV. Kita dah guna tadi kan yang ni. Kita dah guna pada yang ni tadi. Okay. Yang ni MV, yang ni RV. So kita cuba. Nanti cikgu contoh dulu kat sini. Mana nak draw? Okay. Ni MV. Okay. Yang ni RV. Okay. Jadi kita ada yang hipotesis ni pun kita nak pakai benda yang sama. Jadi kita copy paste. Okey, kehadiran antibiotik. Nanti kalau tak sesuai ayat dia tu, kita adjust. Apa tinggal kat sini. Maka tahap kesembuhan daripada penyakit, kita copy dulu, nanti kita tengok sesuai ke tak. Kalau tak sesuai, kita adjust lah sikit. Tapi masih lagi point yang sama. Okey, so kita dah ada. Jika kehadiran antibiotik, maka tahap kesembuhan daripada penyakit. Nampak tak ayat dia macam tergantung? Okay. Bila tergantung macam ni, awak tambah baik dia. Point dah ada, cuma tambah baik ayat tu supaya dia tak jadi tergantung. Okay. Jika kehadiran antibiotik, kalau cikgu suka tambah kat sini, jika terdapat. Okay. Jika terdapat kehadiran antibiotik, okay, masih lagi sama MV dia, maka tahap kesembuhan daripada penyakit macam mana? Cepat ke lambat? Kalau ada, jika terdapat cepat. So cepat. Cikgu tulis macam tu.
Baca balik, jika terdapat kehadiran antibiotik, maka tahap kesembuhan daripada penyakit cepat. Titik. So fahamlah, ayat dia dah tak tergantung lagi. Boleh? So ini adalah boleh. So ini adalah MV, ini adalah RV. Nampak tak, bila awak buat 3 serangkai ini terlebih dahulu, bila baca soalan, keluarkan terus dia punya 3 serangkai ni, soalan A dan soalan B sudah settle, sudah siap dah. Awak copy paste sahaja. Okey. Kemudian kita teruskan dengan bahagian C. Bahagian C jangan lupa kita ada garisan dekat sini. Apa-apa yang di atas jangan bawa ke bawah. Ke atas lah, tutup buku. Cuma yang kat atas dengan bawah ni kaitan dia cumalah, kita baca soalan yang bawah dulu Kaitannya pada ini saja, hipotesis sahaja. Okey, menggunakan, masuk je soalan C ni, dia terus kata menggunakan Purine Petri, antibiotik, nama dia penicillin, air suling, agar nutrien, kultur bakteria, Bacillus species, cakera kertas turas dan pita selofan. Huraikan satu eksperimen. Huraikan satu eksperimen maksudnya cadangkan satu eksperimen untuk menguji hipotesis. Ya, nampak tak? Menguji hipotesis ni je ada kaitan dengan yang atas ni. Kita nak ambil hipotesis ini sahaja untuk kita buat eksperimen kita sendiri. Yang ke atas ni bukan eksperimen makmal, ini situasi. Situasi dalam kehidupan. Jadi masalah ini kita bawa ke dalam makmal untuk kita uji. Jadi Ahmad ke Ali ke dah tak ada, kita tak bawa mereka masuk makmal, kita akan jalankan eksperimen kita. Tapi hipotesisnya tadi kita dah ada, kita nak tengok kalau antibiotik ada, maka tahap kesembuhan daripada penyakit cepat dah tak ada. Yang ni penyakit dah tak ada. Kita akan uji jika terdapat antibiotik, apa jadi pada bakteria kita. Mana bakteria tadi? Ni, larutan kultur bakteria. Tapi kalau anda kena faham konsep antibiotik dulu. Antibiotik ini kita dah belajar 1.3 tu, kita dah belajar antibiotik adalah ubat untuk melawan ataupun mematikan bakteria. Antibiotik B kat tengah ni, dia akan bunuh bakteria. Sebab tu kalau kata, kita balik semula contoh ni, jika anda demam sebenarnya anda mendapat serangan bakteria. Terdapat bakteria yang menyerang sistem imun badan kita. Dan sistem imun badan kita dah tak boleh nak cover, so kita demam. Kita demam maksudnya ada bakteria yang menyerang sistem badan kita. Jadi sebab tu doktor bagi ubat antibiotik juga. Sebab nak bunuh bakteria itu. Jadi kalau awak ambil antibiotik ikut cadangannya, maka bakteria itu boleh dibunuh sepenuhnya. Sebab tu kalau kita dah bincang, yang ni kita dah bincang. Antibiotik, doktor kata kalau kena habiskan dalam masa 5 hari, ikut sukatan dia, kena habiskan. Kalau tak, bakteria dalam badan awak itu, dia akan imun terhadap ubat tu, antibiotik tu, so dia akan terus hidup. Jadi dalam kes kita ini, kita nak tengok kalau kita letak antibiotik, bakteria tu hidup ke tak? Kalau kita tak letak antibiotik, bakteria tu boleh hidup ke tidak? So sekarang kita punya skop kajian, kita fokus kepada bakteria itu terus. Terus kita fokus kepada bakteria. Nak tengok dia mati ke dia hidup. Nak hujan kan? Masa nak hujan rumah awak? Sama Oh, kita di bawah langit yang sama. Baik. So, dan jangan risau, apa yang dia nak ada dalam rangka eksperimen tu diberi di bawah ni. Nak ada tujuan, pembeli ubah, prosedur dan juga penjadualan data. So 4 ini sahaja yang basic yang dia akan minta. Benda sama sahaja. Jadi sama setiap kali kita jumpa situasi ataupun kita jumpa eksperimen,
Ini situasi dah ada dia punya CV, MV, RV. So untuk yang kedua ni pun kita kena buat juga CV, MV dan RV-nya. Nak buat eksperimen kan? Dah almost confirm lah mesti ada. Okay, jadi apa yang sama, apa yang beza dan apa yang hasil yang kita akan dapat nanti. Okay, macam mana? Kena keluarkanlah ni. Mula-mula sekali, sambil-sambil tu awak kena rujuk jugalah buku teks muka surat 37, 38 tu. Kita berpandukan eksperimen tu. Okay, jadi dalam kes ni, apa yang sama, apa yang berbeza dan apa yang kita akan dapat. Okay, kalau tadi apa yang sama adalah tahap kesihatan badan, demam ke tak demam. Okay, dalam kes ni apa pula yang sama? Yang demam ke tak demam tu maksudnya ada bakteria itu. Okay, bakteria tu dua-dua ada. Dalam Ahmad pun ada, dalam Ali pun ada. Okay, tapi dalam ni, okay, kita dah tak ada Ahmad, kita dah tak ada Ali. Okay, jadi apa yang ada, apa yang kita guna yang sama. Macam mana nak tulis ni? Okay, tengok balik pada bahan. Jangan lupa bahan kita. Bahan yang diberi itu membantu anda untuk tengok kita nak rancang eksperimen macam mana. Kita ada antibiotik. Okay, kita ada antibiotik. Kita dah tahu antibiotik kita tadi sama ada ataupun tak ada. Ada ataupun tak ada tu maksudnya kita dah boleh letak di sini. Beza. Betul tak? Antibiotik kita nak tengok dia ada ke tak ada. Bukan kita nak tengok, kita yang tetapkan. Okay, dalam A kita nak letak antibiotik, dalam B kita tak nak letak antibiotik. So itu kita yang tetapkan. Itu beza yang kita tetapkan. So itu adalah MV. Baik, jadi MV ni boleh kita ambil sama. Kehadiran antibiotik. Ada, tak ada. Ada, tak ada. So boleh tulis kehadiran Allah, antibiotik. Okay, kehadiran antibiotik. Saya punya pen ada dekat sekolah. Susah nak menulis. Okay, kemudian air suling, agar nutrien. Okay, agar nutrien tu sebagai tempat untuk bakteria kita lah. Takkan kita nak pegang dia macam tu je kan. Kita tak boleh nak pegang dia kan. Ambil bakteria Bacillus tadi, kau duduk dekat sini. Kau duduk dalam bekas ni, ambil dia letak kat situ. B, letak dalam piring Petri kan kita guna. Okay, piring Petri ambil letak B. Boleh ke pegang? Macam tak boleh je kan. Jadi sebab tu kita ada agar nutrien ni, agar-agar. Agar-agar ni yang agar-agar nutrien ni maksudnya agar-agar itu cukup lengkap nutrien untuk pertumbuhan bakteria kita. Maksudnya kita akan hidupkan ataupun kita akan masukkan bakteria ni ke dalam agar nutrien nanti. So dia bolehlah hidup dalam agar nutrien nanti. So, barulah kita boleh handle dia. Jadi apa yang perlu sama di sini adalah agar nutrien dan juga bakteria. Okey, bila awak rujuk pada eksperimen ini, okey, kita akan letakkan agar-agar tadi dalam satu piring Petri. Agar-agar ni masa kita buat dia dalam keadaan cecair. Okey, dia dalam keadaan cecair. Jadi masukkan dalam piring Petri tadi, lepas tu dia akan mengeras. Setelah beberapa ketika dia akan mengeras jadi agar-agar tu. Faham tak ni? Okey, jadi kita akan dapat satu lapisan agar-agar yang ada cukup lengkap sumber nutrien yang mana bila kita letak bakteria boleh hidup dekat situ. Okey, jadi apa yang samanya adalah agar nutrien dan macam mana parameternya, macam mana kita nak ukur dia supaya dia sama. Okey, saya letak bekas kat sini, satu bekas, satu piring Petri yang pertama, yang kedua. Okey, kita akan masukkan agar-agar. Agar-agar dalam bentuk cecair lah permulaannya. Okey, masukkan sini. Kalau cecair, parameternya adalah isi. Isi apa?
Isi apa? Isi padu. Awak dah terlelap ke ni? Saya ada 15 minit je lagi ni. Okey lagi ke? Cikgu. Okey. Jadi kita ada isi padu agar nutrien. Kita nak isi padu yang sama. Mesti sama, okey? Agar nutrien. Ataupun isi padu larutan kultur bakteria pun kita boleh terima. Mesti samalah. Kalau bakteria tu kita nak guna 5 ekor, so untuk kedua-dua bekas tu kena 5 ekor dua-dua. Itu maksud dia. Tapi bakteria ni macam cikgu cakap tadi lah, kita tak boleh nak pegang dia sekor-sekor. So, dia dalam bentuk larutan kultur. Okey, larutan kultur tu, cara kita membiakkan bakteria itu, dia dalam keadaan cecair. Okey, dia dalam keadaan berair, cecair lah. Okey, jadi kita boleh guna isi padu agar nutrien. Kita baru bincang benda ni baru ni, tak jawab soalan lagi ni. Okey, sama ada isi padu agar nutrien ataupun isi padu larutan kultur. Okey, larutan kultur. Ini yang paling dekat. Apa yang kita letak sama yang paling dekat. Selain daripada tu, biasanya kita akan ambil tempoh masa. Tempoh masa pun boleh juga letak dekat sini. Okey, tapi kalau cikgu nak sarankan awak letakkan apa yang paling dekat sekali dengan eksperimen kita. Mestilah agar nutrien dan juga larutan kultur bakteria. Okay, kemudian RV, apa yang kita nak tengok? Apa yang kita nak tengok ini, awak tengok dalam buku teks awak. Mana tadi? Muka surat 38 tu. Okey, muka surat 38, rajah 1.38. Ini bila kita buat eksperimen kita nampak. Sekarang awak tak buat lagi kan? So awak tengok dulu. Okey, nampak tak tompok-tompok itu? Tompok-tompok itu adalah ceper kertas turas. Okey, satunya direndam dalam air suling. Warna dia jernih. Okey, warna dia jernih. Kemudian turun, naik ke atas. Naik ke atas lah, ikut arah jam. Ceper kertas turas yang direndam dalam larutan penisilin 10%. Lepas tu 20% dan akhirnya 30%. Yang 30% tu nampak tak dia punya bertukar kelabu tu? Okey, yang 20% tu kurang sikit, yang 10% tu lagi kurang, yang kosong, yang dalam air suling tu warna jernih. Okey, warna jernih. Jadi di sini awak kena faham dulu, warna jernih itu adalah menunjukkan pertumbuhan bakteria. Bakteria ada. Okey, bakteria ada. Kalau kawasan itu jernih, maksudnya bakteria ada. Kalau kawasan itu bertukar jadi warna kelabu juga, maksudnya tak ada bakteria. Okey, jadi RV kita boleh tulis juga sebagai kita nak tengok nanti dalam kita punya piring petri tu. Okey, kita letak satu. Okey, kalau ni dia buat dalam satu piring petri tu 4 terus. Okey, dalam soalan kita buat satu-satu. Okey, warna jernih ni, kehadiran kawasan bulat yang warna jernih ni yang kita nak tengok. Okey, satu ada antibiotik, satu tak ada antibiotik. Okey, jadi yang mana yang akan menghasilkan kawasan yang jernih? Tadi cikgu dah bincang, kita akan nampak kawasan jernih adalah sebagai kawasan yang ada bakteria. Jadi apa yang kita nak tengok? Satu ni jernih kan, satu ni tak jernih lah, dia dah jadi bertukar colour. Okay, apa yang kita nak tengok adalah pembentukan kawasan jernih. Sebab tu cikgu suruh awak rujuk juga buku teks, sebab kita tak buat lagi eksperimen ni. Jadi kita tak tahu apa yang kita akan nampak. Jadi apa hasilnya yang kita akan nampak adalah pembentukan kawasan jernih. Tak apalah, tak faham tulisan cikgu sebut je nanti. Okey, pembentukan kawasan jernih. Pembentukan tu sama maksud dia dengan kehadiran. Okey, kehadiran kawasan jernih ataupun pembentukan kawasan jernih. Ada ke tak ada? Tu hasil yang kita akan nampak. Jadi kita dah ada 3 variables ini, pemboleh ubah ini, bolehlah kita jawab soalan C. Soalan C ada anak dia 1, 2, 3 dan 4. Okey, 10 minit cikgu nak ajar. Okey, baik. Soalan C1 dia kata tujuan. Okey, bila tujuan,
mulakan tujuan anda dengan untuk mengkaji hubungan antara. Untuk mengkaji hubungan antara. Okay, untuk mengkaji hubungan antara di sini awak akan tulis MV dia. Di sini awak tulis RV dia. Nampak tak? Yang tadi pun MVRV, yang hipotesis pun MVRV, yang tujuan pun sama MVRV. Jadi, tapi kita kena tengok MVRV kita yang ini. Bukan yang pertama tapi yang kedua. So, MV kita adalah kehadiran antibiotik. Sama dengan atas tadi kan? Kalau sama, kita copy je. Malah nak type. Okay, jadi untuk mengkaji hubungan antara, ini 4 huruf ni awak hafal je. Nampak je dia minta tujuan, letak dulu siap-siap. Untuk mengkaji hubungan antara, barulah tengok dia punya MV. Kehadiran antibiotik terhadap RV. Okay, RV kita dah tak sama ni. RV kita tadi, pembentukan kawasan jernih. So, kita kena type kat sini, pembentukan kawasan jernih. Pembentukan kawasan jernih. Okey, lepas ni kita tengok sesuai ke tak. Yang ni titik je Jadi kita cek balik. Tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara kehadiran antibiotik terhadap pembentukan kawasan jernih. Okey, cun. Dah tak tergantung dah. Okey, so boleh teruskan sahaja. Jadi untuk C1 inilah tujuannya. Okay, untuk C2, sekarang kita dah ada tadi, kita akan copy paste saja. Kalau awak dalam periksa, awak dah ada kat atas, nanti awak salin saja. Okey, jadi kita tengok apa tadi yang sama? Isi padu agar nutrien. Okey, jadi apa yang sama adalah isi padu agar nutrien. Ataupun kita boleh letak juga isi padu, dua jawapan cikgu bagi tadi kan, isi padu larutan kultur bakteria. Bakteria. Okey, boleh letak. Dan satu lagi, biasanya yang ni pun awak boleh tulis. Tempoh masa. Tempoh masa mesti kita akan tunggu masa yang sama. Tempoh masa yang sama. Contoh 3 hari, dua-dua tu kita biarkan 3 hari. Dua-dua tu kita biarkan 5 hari. Tempoh masa biasanya boleh masuk dekat dimalarkan. Tapi depends pada eksperimen juga. Ada eksperimen yang tempoh masanya berbeza, janganlah letak. Okay. Kemudian dimanipulasi kita dah ada tadi kan. Ni MV tadi. Sini MV, sini RV. So, boleh ambil balik sahaja. Copy. Awak dalam periksa tak payahlah copy kan, awak kena salin. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran antibiotik. So ini tak ada masalah. Dan yang akhir ni kita dah boleh copy MV kat sini. Ingat sini jawapan awak nanti copy, cikgu copy juga dekat sini. Paste. Ini pun cikgu copy juga, potong, jangan masuk sampai sini. Okay, ini jawapan yang atas, jawapan yang bawah lain. So yang ni MV kita, MV. Okay, yang ni MV. Yang ni RV. So boleh copy lah untuk soalan 2 ni, tak ada masalah. Dia masih lagi anak kepada soalan ini. Macam mana pula. Okay, jadi kita copy saja. Copy. Paste. So siaplah kita punya bergerak balas. So ada 3. Okay, ini 2 berapa markah? 2 markah tadi. 2 markah. 3 jawapan untuk 2 markah. Awak bagi 2 je dapat 1 markah. So pemboleh ubah ingat 3 serangkai ini. Okay, baik, kita terus kepada prosedur atau kaedah. Okay, prosedur atau kaedah ini rajah macam ni digalakkan. Kalau awak tak buat pun tak apa, tapi digalakkan sebab apa? In case ada dalam senarai jawapan awak tu yang tak cukup point, pemeriksa boleh refer pada gambar. Okey. Jadi apa yang perlu ada di sini adalah
Poin yang pertama, apa yang sama? Okey, prosedur yang pertama, sebab prosedur ada 4 markah. Tunjuk balik. Prosedur 4 markah kan? So, di mana markah itu berada? Poin yang pertama, apa yang sama? Okey. Poin yang kedua, apa yang berbeza? Okey. Poin yang ketiga, sekejap. Oops, mana ni? Naik atas sikit sini. Okay. Poin yang ketiga adalah syarat ataupun biarkan. Gerak sikit. Syarat. Kalau kata eksperimen tu ada syarat-syarat apa-apa, contoh depan ni boleh tengok. Dan akhir sekali jangan lupa perhati dan record. Perhati dan record. Poin nombor 4. Oh, dia lari pula. Oh, tak ada masalah. Kita bawa turun dia. Jadi ini yang awak kena ingat. So, apa yang sama? Awak refer balik apa yang sama tadi. Kita punya CV constant sama malah. Tengok balik. Nampak tak ini membantu awak untuk tulis jawapan. Untuk jawab soalan ni. Membantu sangat bila awak buat ni dulu. Okay. Apa yang sama dekat sini adalah ini rajah dia. Tadi cikgu cakap satu piring Petri, satu cakera kertas turas. Yang dalam eksperimen dalam buku teks tu, dia terus buat 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat 2 lah sebab kita ada 2 ni. Kalau yang ni sampai 4, so 4 adas. So yang ni kita buat macam ni piring Petri A, kita letakkan cakera. Yang ni agar tulen Yang warna kelabu tu agar nutrien dan kulturbakteria. Termasuk sekali dah kulturbakteria. Kertas turas yang direndam air suling, nampak tak dia warna jernih, manakala kertas turas yang direndam dalam larutan antibiotik. Penisilin ni antibiotik, dia bertukar warna kelabu. Jadi, baik, apa yang sama adalah sediakan radas dan bahan. Awak buat je. Sediakan radas dan bahan. Kemudian isikan dekat sini, awak tulis awak punya CV. Sebab CV ni yang sama tadi. Okay. Ke dalam piring Petri A dan B. Sini apa yang cikgu nak awak tulis adalah dengan isi padu yang sama. Dengan isi padu yang sama. Baik, tengok balik. CV kita tadi apa? Isi padu agar nutrien. Okey, kita copy je. Kita ambil sampai sini. Jadi kita pun letak. Baca balik, sediakan radas dan bahan, isikan isi padu agar nutrien. Yang ni kita potong, dash dia tu kita buat dan. Okay, macam tak sesuai nak ayat dia nampak macam banyak kali isi padu kan. Sebab kat bawah ni kita dah tulis dengan isi padu yang sama. Jadi, macam mana nak ringkaskan dia? Boleh je. Isikan isi padu. Isikan isi padu berapa kita pakai. Sekejap, dalam eksperimen dia tak cakap. Yang ni dia tak cakap. Okey, tak apa. Kalau saya nak buang ni. Kalau saya nak buang ni sebab kat bawah tu kita dah tulis. Kita buang isi padu. Sebab kat bawah kita dah tulis isi padu yang sama. Okey. Baca balik. Sediakan radas dan bahan, isikan agar nutrien dan larutan kulturbakteria ke dalam piring Petri A dan B dengan isi padu yang sama. Dah cukup dah kat situ. Okey, maksudnya piring Petri A dan piring Petri B, dua-dua ada agar nutrien dan larutan kulturbakteria dengan isi padu yang sama. Ni yang warna kelabu kat luar ni. Yang warna kelabu kat luar ni dua-dua isi padu sama. So, samalah dia. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beza dia. Beza dia, ini beza dia. Satu, letak dalam air suling. Nampak warna biru macam tu. Satu, letak dalam air suling. Satu lagi, letak dalam larutan antibiotik. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah letakkan cakera kertas turas yang direndam seperti berikut. Nampak?
Radas A maksudnya piring petri A lah. Radas A menggunakan cakera kertas turas yang direndam dalam air suling. Ambil ni, copy je. Mana nak copy dia ni? Oh, tak boleh copy sebab saya buat word dia. Saya buat gambar. Okey, menggunakan salin balik yang ni. Cakera kertas turas yang direndam air suling. Yang A, yang B, ini kan. Lemak ada 9 lebih. Sekejap Saya habiskan sikit, lewat sikit awak masuk kelas Cikgu Azilah. Cakera kertas turas yang direndam dalam larutan antibiotik penicillin. Tu. So siap. Bezalah tu. Radas A dengan radas B. So point untuk beza dah dapat. Baik, yang ni optional. Cikgu letak gambar kat sini. Ini cara dia terbalikkan. Okay, ini larutan agar nutrien tadi. Ini pandangan dari sisi. Okay, kita terbalikkan dia supaya tak akan terhasil titisan air kat sini. Sebab akan berlaku proses respirasi kan. Bakteria hidup kan. So akan berlaku respirasi. Akan ada hasil titisan air. Jadi kita tak nak dia jatuh dalam larutan agar ni. Kita terbalikkan dia. Okey, syarat. Syarat dan biarkan itu. Mula-mula sekali tutup piring petri. Syarat dia piring petri tu kena tutup. Ni penutup dia kat bawah ni. Tutup piring petri. Okey, kena guna selotip lah. Okey, pita selofan. Oh, dah lari sikit ni. Dah lari sikit. Okey, selotip dia supaya dia tak tumpah. Okey, simpan di tempat gelap pada suhu bilik. Okey, ni syarat dia juga. Syarat dia tutup piring petri, simpan di tempat gelap pada suhu bilik. Okey. Biarkan, untuk poin biarkan ni, biarkan radas selama 5 hari. Cikgu dah tulis dah. Biarkan radas selama 5 hari. Okay, so ini poin untuk biarkan dan syarat. Poin yang keempat, perhati dan rekod, salin balik. Perhati dan rekod. Okay, untuk perhati dan rekod ini kita akan tulis RV dia. Kita dah tulis yang ni adalah CV. Okay. Yang ni kita dah ada MV. Akhir sekali barulah kita nak tengok RV dia apa. Jangan lupa pada RV. RV kita tadi, apa tadi? Mana? Pembentukan kawasan jernih. Sini pun ada. Pembentukan kawasan jernih. So, copy saja. Letaklah di sini. Pembentukan kawasan jernih. Selepas 4 hari, apa jadi macam tu lah. Perhatikan kawasan jernih. Okay, jadilah jawapan awak. So, bolehlah. Mungkin lepas ni cikgu bagi yang cantik sikit. Okay, perhati dan rekod pembentukan kawasan jernih selepas 5 hari. So, cukuplah 4 markah. 1, sama, 2, beza, 3, syarat dan biarkan, 4, perhati dan rekod. Okay, jadi soalan yang terakhir adalah penjadualan data. Ini yang awak kena tulis. Okay, apa MV dia? Salin balik je. Apa MV? Apa RV? Dan apakah MV1? Keadaan yang pertama tadi yang berbeza tu, yang pertama apa yang berbeza ni? Ni, copy kat sini. Yang pertama apa? Copy. Letak dekat sini. Okay, yang kedua, okay, MV kita kena isi. MV kita kena isi. Yang kita tak boleh isi adalah, yang ni kita kena isi. MV2 pun kita kena isi. Yang tak boleh isi adalah sini. Okay, MV kita adalah, apa tadi? Dah nak habis dah. MV mana? Mana MV? Ni. MV, copy. Letak dekat tajuk dia. Jangan tulis MV, tulis tajuk dia. Kehadiran antibiotik. Okay. Cakera kertas turas yang direndam, ruras pula. Turas yang direndam dalam air suling ni, kehadiran antibiotiknya tiada. Tulis macam tu. Ni tambah sikit, tambah baik. Okay, yang ni pula ada. Bagi pemeriksa betul-betul faham. Dia tahu kita ni faham apa yang kita buat. So RV tadi, tengok balik RV kita mana.
Ni. RV. So copy dan letak di sini. Yang ni biarkan kosong. Jangan tulis apa-apa. Jangan tulis apa-apa. Sebab kita baru merancang. Kita belum buat eksperimen. Ni kosong jangan tulis. Kalau tulis, salah. Okay? So itu yang cikgu nak ajar hari ni. Baik. Skema ini cikgu akan bagi beserta dengan soalan sekali lagi. Awak salin dalam test pad cantik-cantik. Okay? Mana yang ada MV, RV macam cikgu buat macam ni kan? Awak tambah sendiri pakai pen ke atas, pakai pen. Bila awak dah salin semua sekali siap-siap, awak pakai pen tulis kat atas ni. Okay, kejap lagi cikgu bagi. Boleh? Nantilah bila masa awak free awak salin balik. Okay, boleh? Kalau Boleh. boleh? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan dekat sini. So bolehlah awak ke kelas Cikgu Azilah pula. Okay, terima kasih join pagi ni.